Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita di dalam program Bahasa Melayu Menyerlahkan Potensi Dirimu. Okey. Sebelum kita bermula dengan program pada malam ini, moleklah kita untuk membaca selawat Nabi 3 kali, Al-Fatihah dan juga doa belajar. Okey, murid-murid, sila ikut bersama-sama cikgu. Allahumma sallin ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sallin ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sallin ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbish rohli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Selamat malam dan salam sejahtera. Okey, pada hari ini kita akan belajar teknik menjawab Bahasa Melayu Kertas 2 yang akan disampaikan oleh Guru Kanan Bidang Bahasa iaitu Puan Zurina Ishak. Okey, dengan segala hormatnya dipersilakan Puan Zurina Ishak untuk menyampaikan teknik menjawab Bahasa Melayu Kertas 2. Dipersilakan Cikgu Zurina. Baik, terima kasih pada Cikgu Salmiah yang bertugas sebagai moderator kita pada malam ini ya. Baik, seperti yang dimaklumkan tadi, kali ini Cikgu akan membuat teknik menjawab SPM Bahasa Melayu Kertas 2 ya. Tapi fokus Cikgu ialah bahagian A sahaja ya. Seperti yang kita tahu kertas 2 ni ada 3 bahagian kan. Jadi nanti cikgu akan tunjukkan dengan lebih lanjut lah ya. Baik, cikgu mulakanlah ya. Harap semua bersedia dan boleh catatlah apa maklumat yang penting yang cikgu sampaikan nanti ya. Baik, kita mulakan ya. Okay, pertama sekali cikgu perkenalkan format instrumen pentaksiran SPM mulai 2021. Baik, mungkin dalam kalangan kamu sudah mengetahuinya kan, tapi cikgu ingatkan semula ya, bahawa terdapat 4 kertas yang perlu kamu ambil untuk pentaksiran SPM pada tahun inilah, mulai tahun ini ya. Baik, kita tengok apakah yang pertama. Yang pertama ialah kertas 1 iaitu ujian bertulis ya. Ini karangan respon terhad dan karangan respon terbuka ya. Bahagian ini sudah pun dijelaskan oleh Cikgu Zihan pada hari sebelum ini kan. Baik, ini yang kedua iaitu kertas 2 ujian bertulis juga. Ini antara soalannya iaitu bahagian sistem dan aplikasi bahasa. Seterusnya bahagian pemahaman dan bahagian rumusan. Jadi ini adalah 3 kumpulan ataupun 3 bahagian utama soalan dalam kertas 2 ya. Baik, tentu kamu tertanya-tanya kertas 3 ni apa? Okay, seperti yang kita sedia maklum ya. Kertas ketiga ialah ujian lisan bertutur ya. Baik, ujian lisan bertutur ni kamu perlu ambil, perlu duduki, wajib ya, iaitu secara individu atau kumpulan yang akan dijalankan pada tahun hadapan lah ya, pada tahun 2022, tak silap cikgu bulan Februari. Dan kertas yang keempat yang perlu kamu duduki ya untuk mengambil SPM pada tahun ini ialah kertas 4, iaitu ujian lisan mendengar.
Ya, jadi di sini disediakan markah dan juga bagaimana ni lah terdapat petikan dan sebagainya. Baik, cikgu tak mau jelaskan ke semua ini. Apa yang cikgu nak fokuskan pada hari ini ialah kertas dua sahaja, tetapi bahagian sistem dan aplikasi bahasa, ya, sebab takkan cukup masa untuk jelaskan ke semua soalan pada malam ini sahaja. Baik, jadi kita lihatlah inilah dia bahasa Melayu kertas 2 secara keseluruhannya, ya, iaitu bahagian A sistem dan aplikasi bahasa. Terdapat 5 soalan. Ya, inilah soalan-soalan yang cikgu akan bincangkan sebentar lagi dengan kamu, ya, iaitu soalan pertama morfologi, soalan yang kedua sintaksis, yang ketiga penyuntingan, soalan keempat bahasa Melayu standard dan yang kelima peribahasa. Baik, bahagian B pemahaman dan bahagian C soalan terakhir nombor 9 iaitu rumusan. Okey. Baiklah, kita teruskan lagi. Kita lihat untuk bahagian A. Baik, seperti yang cikgu jelaskan tadi, ya. Bahagian A ialah sistem dan aplikasi bahasa. Markah sebanyak 35 markah diperuntukkan untuk 5 soalan yang dijelaskan tadilah, iaitu soalan pertama morfologi, soalan yang kedua sintaksis, soalan ketiga penyuntingan, seterusnya soalan yang keempat iaitu bahasa Melayu standard dan yang kelima iaitu soalan peribahasa. Baik, seterusnya kita tengok bagaimana perkara-perkara lain lah yang berkaitan dengan sistem dan aplikasi bahasa ni, ya, secara keseluruhan. Baiklah, tadi cikgu dah jelaskan jumlah markah 35 markah. Baik, markah tersebut boleh diubah suai markah dalam setiap ceraian. Maksudnya dalam setiap soalan 5 soalan ni boleh diubah suai. Markahnya tidak tetap. Tidak semestinya soalan morfologi yang pertama itu jumlahnya 6 contoh, kan. Mungkin boleh jadi 10 dan seterusnya lah. Tapi keseluruhannya berjumlah 35 markah. Okey. Baik, jadi kalau nak banding dengan KBSM yang lalu, setiap soalan ini markahnya adalah tetap, ya, tapi KSSM tidak, ya. Boleh diubah suai markah. Baik, cadangan masa dalam tempoh 45 minit. Baik, kertas 2 ni, ya, 2 jam 30 minit. Jadi kamu kena pandai menguruskan masa. Kalau tidak kamu akan tertinggal, ya, dan ada yang tidak jawab soalan pun ada. Jadi dengan itu kita pastikan kita cuba buat latihan untuk 5 soalan ini dalam tempoh 45 minit, ya. Baik, itu pengurusan masa sangat penting sebab masa yang lain untuk bahagian B dan C, kan. Baiklah, kita sambung lagi. Terus kepada soalan yang pertama iaitu morfologi. Baik, morfologi. Morfologi secara umumnya kita sebut tentang kata, ya, kata. Baik, tak apa, kita lihat dulu apakah maksud morfologi yang terdapat dalam buku Tata Bahasa Dewan, ya, iaitu morfologi ini ialah bidang ilmu bahasa yang mengkaji struktur, bentuk dan penggolongan kata. Baik, jadi semuanya berkaitan dengan kata. Jadi kita lihat apakah penggolongan kata yang terdapat dalam morfologi ni. Baik, ni, ya, golongan kata iaitu kata nama. Kita sudah biasa dengan kata nama, kan. Tapi kamu perlu faham bahawa kata nama ini sangat luas, kan. Kamu juga sudah belajar, bukan kata di sekolah menengah saja, di sekolah rendah lagi sudah belajar kata nama ni, iaitu kata nama khas dan lain-lain, kan. Baik, kemudian kata kerja. Ya, kata kerja juga ada kata kerja aktif, kata kerja pasif, jadi luas, ya. Dan kemudian kata adjektif. Kata adjektif pun sama juga, ada banyak jenis kata adjektif di samping kata penguatnya lah dan macam-macam. Dan seterusnya yang
yang akhir ni ialah kata tugas. Kata tugas ya, dia memainkan peranan, menjalankan tugasnya dalam ayat untuk melengkapkan ayat. Baik, kita cuba imbas kembali atau tengok apakah contoh kata tugas yang mungkin kita sudah pun pelajari sebenarnya, tapi kita tak perasan ataupun tak sangka yang itu ialah kata tugas, kategori kata tugas. Baik, kita lihat senarainya ya. Inilah dia. Baik, ada 17 jenis kata tugas. Ya, yang pertama kata hubung. Kita tahu kan kata hubung macam yang, macam tu kan. Kata seru ya, kata seru tahu kan. Kita belajar kata seru, seruan tu. Wahai dan sebagainya kan. Baik, seterusnya kita tengok apa tu? Kata tanya biasa kan. Kata perintah, kata pangkal ayat, kata bantu. Kata bantu biasanya membantu frasa kerja lah, kata-kata kerja ayat dalam yang punya kata kerja. Kemudian kata penguat untuk kata adjektif, membantu kata adjektif ya, amat, sangat, macam itulah. Baik, kata penegas. Kata penegas ni contoh apa? Lah kan. Kemudian kata nafi. Kata nafi iaitu apa? Bukan, tidak. Kata pemeri. Kata pemeri tahu kan? Ialah, adalah. Kata sendinama dan seterusnya. Kata pembenar ni macam apa? Ya. Ya kan? Betul. Benar. Itu kata pembenar. Seterusnya kata arah, kata bilangan, kata adverba, kata penekan dan kata pembenda. Dan sebenarnya semua kata-kata ini ada contoh soalannya dalam soalan morfologi kan. Bila kita baca arahan tu ada disebut suruh kamu pilih cari kata, contoh kata kata seru, ada berapa kata seru, kemudian bina ayat kan. Jadi bergantung kepada soalan. Okey. Baik, sekarang kita teruskan. Kita lihat apakah yang muatkan dalam format baru pentaksiran bahasa Melayu mulai tahun 2021 ini bagi soalan 1, morfologi. Baik, jadi yang pertama ialah bina ayat kan. Untuk soalan ni kamu mesti bina ayat. Nampak perkataan bina ayat. Bina ayat berdasarkan arahan soalan. Jadi bila dapat arahan soalan jangan lupa baca, mesti baca. Okey, yang berkaitan dengan petikan atau bahan yang diberi mengikut tema. Baik, jadi ni kalau bahan tu mungkin lebih daripada satu, mungkin ada tema je. Jadi kalau petikan, satu petikan tu biasanya satu berkaitan dengan petikan tu sajalah. Ya, tema apa kan. Baik, yang kedua, panjang petikan ya. Panjang petikan yang diberi tu tak panjang sangat, antara 50 hingga 80 patah perkataan. Jadi bacalah 2-3 kali pun tak apa kan, supaya faham. Yang ketiga, kamu perlu bina ayat sendiri. Ayat sendiri ya, tak boleh ambil. Ni nampak dinyatakan tidak boleh. Tidak boleh mengambil ayat dalam petikan. Dalam petikan yang diberikan itu memang ada contoh ayatnya. Jadi tidak boleh, dilarang. Okey. Atau di mana? Ataupun kamu ambil dalam keseluruhan kertas soalan kan. Jadi dalam kertas soalan tu contohlah kan. Contoh contoh katakan dalam soalan rumusan tu kamu baca-baca, kamu tengok ada perkataan tersebut dengan ayatnya yang lengkap ni. Jadi kalau kamu ambil, salah lah. Kamu kena tahu ya, pemeriksa boleh kesan ayat tersebut sebab pemeriksa perlu baca semua soalan sebelum dia menyemak kertas kan. Jadi secara tak langsung mungkin dia akan kenal ini ayat dalam kertas soalan. Jadi dapat kosong lah kan, rugilah. Baik, seterusnya jumlah ayat ni. Jumlah ayat ni macam mana? Jumlah ayat ikut ni lah, bergantung pada arahan dalam soalan. Sebab tadi cikgu kata kena baca arahan soalan. Soalan minta macam mana, kamu kena faham dulu. Nanti kamu bina ayat yang lebih daripada satu ke kan. Sedangkan arahan minta satu saja. Ataupun dua, kamu buat satu atau sebagainya lah.
Baik, manakala jumlah markah. Okey, jumlah markah tidak tetap kan? Tidak tetap, bergantung pada kehendak soalan. Macam cikgu beritahu awal tadi lah. Ya, boleh diubah sesuai markah ikut ceraian soalan tu. Jadi tak tentulah, yang penting kamu tengok soalan dan kamu boleh tengok ada jumlah markah di bawah soalan tersebut kan. Baik, seterusnya skema dia. Skema dia ni bentuk analitik. Analitik ni maksudnya secara terperinci lah. Jadi bagaimana bentuk skemanya tidak dapat diberitahu lagi sebab belum lagi kan. Belum pernah lagi. Tahun ni baru pertama kali. Betul tak? Jadi skema tu kita kena tunggu kamulah, kertas kamu disemak nanti. Okay. Baik, jadi itulah tentang maklumat ataupun berkaitan dengan soalan morfologi ni. Baik, kita teruskan. Kita lihat ini contoh soalan. Soalan ini sebenarnya contoh yang diberikan. Jadi kebanyakan kamu pasti sudah menjawabnya kan. Tapi tak apa. Yang penting kita tengok apa teknik yang betul kan. Teknik yang betul supaya kamu tidak tergesa-gesa ataupun orang kata macam kalut kan bila dapat soalan nak buat apa dulu kan. Okey, baik. Jadi nak buat apa ni? Okey, baik. Pertama sekali kamu kenalah baca langkah pertama tu, baca dan teliti arahan soalan seperti yang diberitahu tadi kan. Cikgu kata perlu baca arahan soalan. Baik, cikgu bacakan. Baca petikan di bawah dengan teliti dan senaraikan 3 kata majmuk. Kemudian anda dikehendaki membina satu ayat anda sendiri daripada setiap perkataan yang dipilih untuk menunjukkan bahawa anda faham akan maksud dan penggunaannya. Anda tidak boleh menambahkan imbuhan, menukarkan imbuhan dan menggunakan perkataan itu sebagai peribahasa atau nama khas. Dan ini arahan. Arahan ni kena patuh, kena akur, kena ikut kan. Jadi cikgu baca sambil lalu saja sebab kita dah biasa baca ni bila kita buat latihan morfologi, betul tak? Baik, yang penting apa kehendak soalan tersebut. Okay, jadi yang pertama tu baca dan teliti arahan soalan. Baik, dalam arahan soalan tadi ada dinyatakan senaraikan 3 kata majmuk. Ya, sekejap lagi kita senaraikan. Jadi langkah yang kedua kita kena buat apa? Kita kena baca dan fahamkan petikan. Petikan yang diberi ni ya, tidak panjang sangat. Jadi kita bacalah. Sebagai warga negara Malaysia, tugas menghormati institusi Raja Melayu sememangnya terletak pada bahu mereka. Dalam kalangan generasi muda, 5 prinsip rukun negara telah diterapkan sejak bangku sekolah demi membentuk jati diri mereka. Namun demikian, terdapat segelintir rakyat yang telah memuatnaik kata-kata yang menghina institusi tersebut melalui laman sosial. Oleh itu, hukuman yang lebih berat perlu dikenakan terhadap pihak yang terlibat kerana setiap rakyat Malaysia perlu akur bahawa kesetiaan kepada raja dan negara ialah tanggungjawab kita bersama. Jadi ada sumber yang diambil dan markah di sini 6 markah kan. Baik, jadi kita dah baca, dah faham kan. Maksudnya baca tu lebih daripada sekali lah. Ni sebab petikan yang sudah biasa kita buat, jadi baca sekali pun dah cukup kan. Baik, jadi langkah ketiga buat apa? Langkah ketiga kamu kena gariskan atau bulatkan kata majmuk. Sebab dah arahan suruh cari kata majmuk kan. Kita carilah dulu, kita tengok ada berapa kan. Baik, tengok contoh yang cikgu dapat lah. Baik, warga negara, jati diri, laman sosial, tanggungjawab. Baik, sebelum tu ya, kamu kena faham juga apa itu kata majmuk kan. Jadi kata majmuk ni ialah apa? Kata majmuk ni biasanya ialah gabungan atau cantuman 2 kata tunggal kan, menjadikan satu perkataan baru yang mempunyai makna yang baru juga. Ya, jadi kata majmuk ni ada kata majmuk biasa dan ada kata majmuk mantap. Kalau kata majmuk yang biasa ejaannya dijarakkan, manakala kata majmuk yang mantap pula ejaannya adalah rapat. Jadi
kita kena patuh pada arahan tersebut lah ya, tentang hukum kata majmuk ni dari segi kata majmuk mantap dan tidak mantap. Baik, jadi warga negara ni ialah kata majmuk mantap. Baik, jati diri juga kata majmuk bukan mantap sebab dieja jarak kemudian laman sosial dan tanggungjawab. Okey, jadi setakat itu boleh ikut ya. Okey, baik. Jadi kita dah jumpa dah dalam ni 4 contoh kata majmuk. Ada yang jumpa lagi ke? Kalau ada boleh tulis di laman sembang kamu tu. Boleh tulis kalau kamu jumpa lagi. Kalau ada lah. Baik, namun begitu arahan soalan minta 3 saja kan. Jadi kita kena ambil 3 sajalah ya. Baik, jadi kita tengok langkah yang seterusnya buat apa. Senaraikan 3 kata majmuk sahaja. Jadi kamu ambil, kamu senaraikanlah ya. Jadi daripada 4 ni contohlah kan, kalau kata nak ambil lah kan. Katakan kamu nak ambil apa? Ambil yang ni kan, warga negara. Kan, tandalah warga negara. Nak ambil jati diri. Ambil lah bulat kan. Nak ambil tanggungjawab. 3. Okay. Tanggungjawab. Macam tu. Jadi pilih dulu kemudian barulah bina ayat. Baik, jadi seterusnya kita perlu buat apa? Kita perlu membina ayat sendiri daripada setiap kata majmuk yang dipilih kan. Okey, baik. Jadi sekarang kita teruskan kepada sintaksis. Ya. Sintaksis kan? Belum lagi. Morfologi. Bina ayat sendiri. Tak apa, teruskan Cikgu Zarina. Nak bina ayat dah. Okey, bina ayat. Okay. Selepas kita dah mendapatkan kata majmuk tadi kan, kita dah pilih dah kan. Jadi sekarang sampai kepada membina ayat sendiri bagi setiap kata majmuk. Baik, jadi ayat pertama lah cikgu bina cikgu guna di perkataan warga negara kan. Adam telah memohon untuk menjadi warga negara Australia kerana sudah lama tinggal di sana. Jadi bila bina ayat tu pastikan ayatnya gramatis lah ya, ada subjek, ada predikat. Dan yang penting dimulai dengan huruf besar dan disudahi dengan noktah. Betul tak? Baik, jadi ini ayat cikgu yang pertama. Cuba tengok ayat yang kedua yang menggunakan kata majmuk iaitu iaitu jati diri. Baik ya, jati diri. Jadi ayatnya di sini kita haruslah mengekalkan jati diri sebagai masyarakat timur walaupun berada di tempat orang. Pesan ayah kepada abang yang akan melanjutkan pelajaran di luar negara. Baik. Jadi kalau kamu tengok ayat yang kedua ni, cikgu bina bukan ayat penyata cikgu guna ayat cakap ajuk Boleh untuk bina ayat cakap ajuk boleh dengan syarat kena patuhlah hukum atau peraturan cakap ajuk tersebut ya. Jadi inilah contohnya yang cikgu buat dan kamu boleh bina contoh kamu sendiri ya. Baik, kemudian kita lihat ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga yang tadi cikgu ambil tanggungjawab. Baik, ini ayat cikgu ya. Pada masa ini, tanggungjawab ibu bapa kepada anak-anak amat mencabar berbanding pada masa dahulu. Ya. Baik, jadi inilah dia. Kita sudah selesai bina ayat untuk soalan morfologi, kan? Baik, jadi sekarang cikgu akan beri sedikit macam peringatan lah supaya kita ingatlah kan. Okay, baik. Jadi apa dia? Baik, kamu mesti ingat yang pertama. Jangan menambah atau menukar imbuhan. Itu terdapat dalam arahan soalan tadi. Jangan menambah atau menukar imbuhan. Gunakan yang telah diberikan sahaja. Baik,
Cik bagi contoh dibaca. Imbuhannya dibaca. Kemudian ada penambahan dibacakan. Maka salah lah sebab kamu tambahkan di belakang. Ataupun kamu tukar. Dibaca kamu tukar imbuhan membaca. Jadi salah lah ayat kamu tu. Kan? Sebab kamu tidak akur atau patuh pada arahan soalan. Baik. Seterusnya, kita lihat. Jangan bina ayat dalam bentuk peribahasa. Tidak boleh. Ini pun dinyatakan dalam arahan soalan juga. Contohnya simpulan bahasa, bidalan, pepatah, perumpamaan, kata-kata hikmat, cogan kata juga. Jadi tidak boleh kan. Contoh sini kan, katakan perkataan tu diberi, perkataan yang diberi ialah makan. Kan, kata yang diberi makan, kata kerja kan. Jadi bila kamu bina ayat, kamu jadikan sebagai simpulan bahasa. Salah lah. Kan kamu kata ayah membawa kami makan angin di Pulau Langkawi. Ayat ni salah sebab kamu letak simpulan bahasa. Makan angin tu simpulan bahasa kan. Jadi salah. Jadi kamu sepatutnya tukarlah mungkin makan, bina ayat lain ya yang bukan yang menunjukkan makan angin. Boleh? Okay, baik. Yang ketiga, kamu mesti ingat iaitu jangan bina ayat dalam bentuk kata nama khas. Kan? Ni kamu kena hati-hatilah dan kata nama khas ni pun terdapat dalam arahan soalan juga. Tidak boleh. Jadi contoh jika diberi perkataan sekolah. Kan? Tengoklah senangnya sekolah je. Jadi kamu terus tanpa berfikir panjang, kamu tahu kamu belajar di sekolah menengah Datuk Haji Hasanoh kan. Jadi kamu pun jadikan sekolah itu sebagai ayat ni kata nama khas kan, sekolah menengah sepatutnya ada kebangsaan di sini ya. Datuk Haji Hasanoh. Jadi salah lah. Ya sebab kamu guna kata nama khas. Baik, apa lagi? Kamu kena mesti ingat ya. Kena ingat iaitu jangan bina ayat dalam bentuk kata ganda. Kata ganda kecuali perkataan yang diberikan ialah kata ganda. Kamu jangan pandai-pandai tambah ya. Kalau kata bagi kuih, kamu tambah muih ke belakang. Kuih muih, jadi salah. Kan? Baik, kita tengok contoh cikgu bagi rumah kan. Contoh kataan diberi rumah saja. Tapi bila kamu membina ayat, kamu tulis mereka melawat rumah-rumah yang musnah dilanda angin kencang. Jadi salah lah sebab kata nama yang diberikan hanyalah rumah, bukannya kata ganda rumah-rumah kan. Kecuali arahan meminta kamu mencari kata ganda dan bina ayat, itu baru betul. Ya, jadi kena ingatlah. Baik, seterusnya jangan bina ayat. Jangan bina 2 ayat atau lebih bagi setiap perkataan. Baik, biasanya ayat hanya 1 sahaja. Biasanya lah. Jarang lagi cikgu jumpa kena bina 2 ayat untuk 1 perkataan. Baik, jadi hati-hatilah baca arahan ya. Selalunya 1 ayat bagi setiap perkataan. Baik, contoh ayah membeli barang di pasar raya. Sudah titik kan. Kemudian antara barang yang dibeli ialah barangan elektrik. Salah sebab sudah ada 2 ayat, ada 2 titik. Ya, salah ya. Okey, kita sambung lagi. Mesti ingat juga di sini iaitu kamu boleh bina ayat dalam bentuk cakap ajuk dengan mematuhi peraturan cakap ajuk. Ni syarat dia lah. Jangan tulis tanpa pengikat, tanda pengikat kata tanpa koma. Jadi itu menunjukkan tidak mematuhi peraturan atau hukum menulis cakap ajuk lah. Jadi macam cikgu tunjuk tadi tu kan yang ayah berpesan kepada abang tu kan. Okay, baik, contoh kita ambil perkataan ini ya. Perkataan yang diberi kata kerja ni, sapu. Jadi ayat yang menggunakan cakap ajuk ni ya, bermula dengan kata pengikat. Ya, kata pengikat di sini ya, letakkan sebelum kamu memulakan huruf pertama ya. Jadi tolong sapu daun-daun kering di halaman rumah.
bila sudah habis cakap ajuk tu, letakkan kembali tanda pengikat di belakang dan tanda koma. Kan? Kata emak kepada kakak saya. Jadi ayat ni betul lah. Ya, betul. Jadi kena hati-hatilah kalau kamu nak bina ayat cakap ajuk, pastikan mematuhi peraturannya. Baik, lagi apa lagi kena ingat? 7, pastikan tiada kesalahan ejaan dan kesalahan tata bahasa dalam binaan ayat. Ini selepas kamu menulis tu kan, kamu kenalah semak. Kan, kamu jangan tak semak pula, rugi kan. Bina ayat lepas tu salah, ejaan salah, tata bahasa salah kan. Baik, kita tengok apakah contohnya cikgu bagi ya. Ni. Makanan kegemaran abang saya ialah mi goreng mamak ya. Baik, ni naik cepat sangat, kita apa? Jadi kesalahan ejaan di sini ialah mi kan. Ejaan yang betul apa? Tahu tak? Okey. Jadi ini ejaannya yang betul. Makanan kegemaran abang saya ialah mi goreng mamak. Betul MI. Jadi kamu kena pastikanlah ejaan terbaru, ejaan yang berubah dan ejaan yang terkini kamu kena ambil peduli supaya kamu tidak buat salah kan. Ejaan yang jarak, yang rapat semua tu kena tahu juga ya. Baik, seterusnya adik menggantung sebuah lukisan di dinding ruang tamu rumah. Baik, salah ni. Kenapa salah ya? Ini ada kesalahan tata bahasa iaitu kita lihat apa dia. Itu D. Ya, D. Di sini D. D salah. Kenapa D salah? Sepatutnya apa? Patutnya adik menggantung sebuah lukisan pada dinding ruang tamu rumah. Ya, jadi kamu kena tahulah D itu penggunaannya untuk arah, tempat, masa. Ya, jadi pada dinding ni lebih sesuai daripada D ya. Baik, lebih tepat. Setakat tu ada apa nak tanya ke? Jadi ada soalan atau pertanyaan setakat ni? Di soalan morfologi hanya setakat ini saja cikgu boleh bantu kamu ya. Cikgu beri satu contoh saja kerana kita perlu ambil kira faktor masa kan. Jadi harap semua boleh faham ya. Kalau tak boleh, boleh tulis di ruangan sembang itu. Mana cikgu boleh jawab, cikgu jawab. Kalau tak boleh, ramai lagi cikgu-cikgu di sini yang boleh bantu kamu ya. Jadi ambil peluang yang ada. Okey baik, kalau tak ada cikgu tak mau buang masa. Jom teruskan soalan yang kedua. Okey, baik soalan yang kedua pula lah ya. Baik, ni soalan yang kedua iaitu sintaksis ya. Kalau morfologi tentang kata, sintaksis tentang apa? Mesti tahu kan? Iaitu apa? Ayat ya. Baik, jadi apakah maksud sintaksis? Ini menurut Kamus Dewan edisi terbaru ya, iaitu edisi keempat. Iaitu pengetahuan berkaitan dengan cabang ilmu linguistik, peraturan dan sebagainya tentang apa? Susunan kata dalam ayat. Ya, untuk membina ayat perlu ada susunan kata, barulah boleh membentuk ayat. Betul tak? Jadi kita lihatlah binaan ayat. Ya, binaan ayat secara asasnya ya, bermula dengan kata. Kata iaitu yang kita belajar dalam morfologi lah, kata. Tadi cikgu dah senaraikan kata tadi kan. Kata tugas contoh tadi kan. Baik, okay, jadi bermula dengan kata. Seterusnya untuk membentuk ayat perlu sampai peringkat dinamakan frasa. Frasa ni ada satu atau lebih perkataan. Frasa ni termasuk jugalah frasa yang kita belajar pola ayat tu. Frasa nama, frasa kerja, frasa sendi nama, frasa adjektif kan. Baik, seterusnya ayat makin bertambah dengan satu aspek yang dinamakan klausa. Jadi ayat berkembang lebih luas atau panjang sedikit dan akhirnya membentuk ayat ya. Jadi inilah susunan binaan ayat ya atau sintaksis. Dalam sintaksis ya. Okey baik, kita lihat apakah aspek
Aduh, morfologi pula. Aspek sintaksis. Minta maaf Sekejap. Okay, baik. Aspek sintaksis bukan aspek morfologi ya. Sekejap cikgu. Cikgu betulkan sekejap ya. Oh, lekat tu saja. Lekat sintaksis tak lekat. Baik, tak apalah ya. Ni aspek sintaksis ya. Okay, nampak taksis saja. Okay, tak apa. Baik, apakah aspek sintaksis yang akan yang terdapat dalam soalan sintaksis ni, soalan 2 ni. Okay. Baik, jadi kita tengoklah antaranya ialah yang pertama jenis ayat. Jadi jenis ayat cikgu pasti kamu biasa kan menjawab soalan jenis ayat yang terdiri daripada ayat penyata, ayat tanya, ayat perintah, ayat seruan. Seterusnya ragam ayat. Ragam ayat untuk ayat aktif dan ayat pasif. Yang ketiga susunan ayat. Susunan ayat sama ada susunan biasa atau susunan songsang. Ya, iaitu predikatnya berubah tempat kan. Baik, kemudian yang keempat binaan ayat iaitu ayat dasar atau ada juga digelar ayat inti, ayat tunggal. Seterusnya ayat majmuk dan ayat terbitan. Yang kelima aspek menukarkan ayat iaitu ayat aktif kepada ayat pasif, ayat pasif kepada ayat aktif, ya, menukarkan ayat ya. Baik, seterusnya ialah menukarkan ayat cakap ajuk kepada cakap pindah dan yang akhirnya cakap pindah kepada cakap ajuk. Ya. Jadi seterusnya yang keenam ialah menganalisis ayat iaitu mengenal pasti subjek dan predikat, kemudian menyatakan pola ayat ya. Sama ada pola FN tambah FN, FN tambah FK, FN tambah FA, FN tambah FSN. Harap kamu tahulah apa dia kan? Tahu kan? Okey. Frasa nama, frasa kerja, frasa adjektif, frasa sendi, nama ya. Baik, kita teruskan. Yang ketujuh ialah aspek mencerakinkan ayat ya. Apa tu? Baik, iaitu yang pertama ayat majmuk kepada ayat tunggal ya. Ini untuk mencerakin ayat. Kita cerakin ayat majmuk yang panjang tu kepada ayat tunggal yang lebih pendek kan. Kemudian yang ke-8 yang akhir ialah menggabung ayat. Iaitu ayat tunggal digabungkan kepada ayat majmuk. Jadi inilah dia aspek sintaksis. Ini sudah elok lah. Okay, aspek sintaksis yang perlu kita kuasai ya dalam latihan-latihan yang diberikan oleh cikgu kamu ya di dalam kelas. Jadi kamu kena beri perhatian lah, cuba lihat. Ada 8 aspek kamu kena kuasai. Jadi jika pandai kuasai, insyaAllah senang saja nak jawab soalan ni. Kan? Baik, cikgu teruskan. Cikgu kita lihat inilah dari format baru lah berkaitan dengan soalan 2 sintaksis ni ya. Baik, yang pertama ya, skop item atau soalan. Lebih kurang sama dengan aspek sintaksis yang cikgu tunjukkan tadilah ya, iaitu ada susunan ayat, binaan ayat, ragam ayat seperti subjek, predikat, pola ayat, ayat susunan biasa, songsang, aktif, pasif, ajuk, pindah dan lain-lain. Dan lain-lain itu termasuk yang cikgu sebut tadilah ada 8 jenis tu ya. Baik, yang kedua, soalan terdapat dalam petikan dan mengikut tema ya. Biasanya ada petikan juga ya. Jadi corak item
KSSM ni banyak menggunakan petikan ya. Baik, jadi kita kena baca lah bila petikan ya. Okey, petikan dan mengikut tema ya. Panjang, macam morfologi juga antara 50 hingga 80. Baik, jumlah soalan bergantung kepada arahan dalam soalan. Jadi kena baca arahan soalan betul-betul ya. Sama juga jumlah markah tidak tetap, bergantung pada kehendak soalan. Dan bentuk skema pemarkahan analitik ya, iaitu secara terperinci. Baik, jadi itulah dia aspek yang berkaitan dengan sintaksis. Baik, sekarang cikgu ambil satu contoh lah untuk kita lihat ya. Baik, ini contoh yang terdapat dalam format pentaksiran ya. Cikgu bagi nampak cerah sikit ya. Baik, jadi arahan soalan dia. Okey, kita baca arahan. Baca petikan di bawah dengan teliti. Tukarkan ayat bersusunan biasa yang bergaris kepada ayat bersusunan songsang tanpa mengubah maksud asalnya. Baik, jadi yang ni aspek menukarkan ayat kan. Mungkin soalan tanya sebaliknya, iaitu ayat bersusunan songsang kepada bersusunan biasa kan. Baik, seperti tadi langkah yang kedua, selepas membaca arahan soalan, kita kena baca petikan yang diberikan ya. Baik, cikgu bacakan. Bidang keusahawanan wajar diterokai oleh golongan remaja. Bidang ini dapat mendidik remaja menjadi lebih berdaya kreatif. Sesungguhnya amat luas ruang bagi golongan remaja menceburi bidang ini. Remaja yang melanjutkan pengajian di institusi pengajian tinggi juga boleh menceburi bidang tersebut. Oleh hal yang demikian, para remaja yang berminat dalam bidang ini tidak mempunyai masalah untuk mengikuti kursus dan latihan keusahawanan. Ibu bapa perlu memberikan sokongan kepada anak-anak yang berminat dalam bidang ini ya. Ini sumber yang diambil dan markah ialah 6 markah. Baik, cuma di sini jika kamu lihat ya, dalam arahan soalan diminta tukarkan ayat bersusunan biasa yang bergaris ya. Kamu kena teliti di sini ya. Iaitu apa? Bergaris. Maksudnya yang bergaris je lah. Kan? Yang tidak bergaris tidak perlu. Baik, jadi ada 3 saja ya. Iaitu ini yang pertama, okey. Ayat pertama ini kamu tandalah kalau kamu rasa ni kan. Cikgu tanda 2. Rasa lebih mudah kan, nampak kan, tak keliru pula. Baik, ni ayat yang ketiga. Yang 3 saja. Jadi mudahlah kan, mudah. Jadi kamu boleh menukarkannya lah kepada ayat bersusunan songsang. Baik, kita lihatlah sikit analisis yang cikgu buat lah. Okay, baik. Jadi kita kena pastikan dulu ya ayat bersusunan biasa ya. Ayat bersusunan biasa ABB, iaitu subjeknya di hadapan, predikatnya di belakang. Ya, ini tetap ya. Tetap macam ni. Jadi kalau kata ayat songsang pula sebaliknya lah kan. Ayat bersusunan songsang. Ringkas dia ABS. Predikat berada di hadapan pula manakala subjek atau subjek di belakang. Ini kedudukan yang sudah ditetapkan. Jadi kamu jangan keliru lah, jangan terbalikkan pula ya. Jadi itu akan menjadi masalah lah kepada kamu kerana jawapan pasti akan salah kan. Baik, jadi apa yang perlu buat sekarang ialah sini cikgu guna formula 1, 2, 3. 1, 2, 3 untuk ayat bersusunan biasa ditukar kepada ayat bersusunan songsang ya. Baik, kita bahagikan ayat tadi kepada 3 bahagian ya untuk lebih mudah. Jadi bahagian subjek satu bahagian sahaja kita tandakan nombor 1. Bahagian predikat yang panjang tu kita kena fahamlah bagaimana untuk pecahkan menjadi 2 ayat. Kita ambillah perkataan yang sesuai kan. Kalau kata wajar diterokai oleh golongan remaja, kita ambil wajar diterokai saja.
kalau kita letak wajah diterokai oleh nampak macam tergantung kan, macam tak sesuai. Jadi kita letak di bahagian belakang, predikat yang belakang ni ya. Jadi ayat ni kita pecahkan kepada 3. Apabila kita hendak membuat ayat bersusunan songsang, kita buatlah pilihan jawapan seperti ini. Baik, untuk bahagian subjek ya, bahagian subjek kedudukannya di belakang, betul tak? Bila di belakang kedudukannya hanya boleh di bahagian nombor 2 dan bahagian 3 sahaja. Betul tak? Manakala predikat pula 2 dan 3 ni perlu ada di bahagian subjek ya. Dan mungkin disebabkan predikat ni kan dia panjang sikit kan. Jadi dia susun macam ni lah, 2-3 atau 3-2 macam tu. Baik, kita tengok pilihan yang pertama pilihan yang pertama 2-1-3. 2-1-3 kita ambil lah perkataan di bahagian 2, wajah diterokai. Bahagian 1 ni subjek, kita ambil lah bidang keusahawanan. Boleh ya. Dan predikat di sini kita letak oleh golongan remaja. Ya. Jadi ni yang pertama. Formula yang kedua 2-3-1. Wajah diterokai juga di depan. Ketiga kita letak di tengah oleh golongan remaja, bidang keusahawanan. Jadi kamu kena buat cakap, kesesuaian ayat tu kena jelas dan betul lah. Baik, ni tambahan lagi 3-1-2. Okey, ayat predikat yang ketiga yang ujung belakang ni kita letak di depan oleh golongan remaja, di tengahnya ayat pertama bidang keusahawanan dan yang belakang nombor 2 wajah diterokai. Baik, kemudian satu lagi 3-2-1. Oleh golongan remaja, wajah diterokai bidang keusahawanan. Jadi mungkin kamu kata macam pelik bunyi kan. Tapi ini hukum tata bahasa kan. Untuk ayat bersusunan songsang. Jadi kena ikut sajalah. Ya. Baik, kalau kata 1-2 tak boleh ke cikgu? 1-2 tak payah 3. 1-2 bidang keusahawanan wajah diterokai saja. Kan? Kalau kamu rasa ayat tu gramatis titik, bolehlah. Bidang keusahawanan wajah diterokai. Kan? Jadi sambungan ni biasanya bahagian predikat yang ada keterangan. Ya, jadi biasanya ialah menggunakan 3 nombor ni lah. 1, 2, 3. Ya. Formula 1, 2, 3. Baik, cikgu tunjuk contoh satu ni lah ya, sebab masa pun makin ke depan ni, makin cepat nampaknya. Okey, cikgu teruskan lagi untuk soalan yang ketiga pula lah ya. Harap boleh ikut ya setakat ni. Okey, baik, tak apa. Kita terus kepada soalan yang ketiga iaitu penyuntingan. Soalan yang ketiga Jadi penyuntingan ni apa pula? Baik, maksudnya ini dalam kamus Dewan edisi yang keempat juga, perbuatan menyunting. Menyunting ya dalam buku, makalah dan lain-lain. Ya, jadi itulah dia maksud penyuntingan. Baik, ini menunjukkan bahawa kita perlu menyunting kesalahan yang terdapat dalam buku atau makalah, petikan dan sebagainya lah, teks kan. Dan maksudnya kita bila sunting tu kita kena membetulkan kesalahan tersebut lah. Ya. Baik, jadi kita tengok ni yang pertama lah, bentuk kesalahan atau penyuntingan. Apakah bentuk kesalahan atau penyuntingan yang biasa terdapat dalam buku, majalah, petikan dan sebagainya? Baik, untuk soalan 3 ni diberi dalam bentuk petikan ya. Nanti cikgu akan bacakan di bawah nanti. Sebelum tu kita tengok dulu apakah bentuk kesalahan atau penyuntingan. Okey, baik. Yang pertama, ejaan ya. Ejaan ya. Ejaan ni ada rapat, ada jarak kan. Macam cikgu beritahu tadilah, contoh kata majmuk. Kata majmuk mantap, ejaannya rapat. Kata majmuk tidak mantap, yang biasa mesti jarak kan, tapi membawa maksud yang maksudnya dua perkataan jarak tu bawa satu maksud. Jadi itulah maksudnya kita kena perhatikan bila dapat petikan yang dalam soalan penyuntingan ni. Yang pertama sekali kamu tulis ejaan, aku kena cari ejaan.
ejaan ada tak? Teliti baris demi baris, perkataan demi perkataan. Ada atau tidak ejaan ada yang salah. Okey, itu ejaan yang pertama. Lepas tu yang kedua apa pula? Huruf ya, huruf. Huruf ni, huruf besar atau huruf kecil. Tu pun kamu kena perhatikan. Kadang-kadang kita terkeliru ataupun kita tidak perasan kan yang perkataan tersebut sepatutnya ada huruf besar. Kan? Jadi itu perangkat lah. Jadi kamu kena teliti. Teliti patah perkataan demi patah perkataan tu ya. Baik, seterusnya. Tanda baca. Okey, tanda baca ni pun penting ya. Yang penting untuk noktah lah. Selalunya kan bila kamu bina ayat kan ada yang tidak letak tanda titik noktah di belakang tu kan. Jadi dalam penulisan pun kadang-kadang ada juga masalah macam ni. Kemudian tanda sempang kan, tanda sempang dan lain-lain lah. Baik, jadi tanda baca ni pun cikgu dah kebetulan dah terangkan dalam morfologi tadi kan. Baik, jadi seterusnya. Okey, untuk 3 perkara ni ya, 3 bentuk kesalahan ni. Cikgu guna formula raja hutan. Baik, raja hutan ya. Apa raja hutan? Baik, mari kita tengok. Raja hutan. Baik. Raja ni. Okey, raja ni untuk ejaan yang rapat. Okey. Ni. Oh, tak nampak pula. Ejaan yang rapat. Sekejap ya. Okey. Ra, ejaan yang rapat. Oh, tak mau lekat pula. Okey, tak apa. Kemudian ni kan, ra ra. Bermaksud rapat. Ja, jarak, jarak. Kan? Jadi raja. Kan? Supaya kamu mudah ingat. Kemudian hu ialah huruf. Huruf kan? Jadi hu huruf. Jadi bila dapat petikan hu untuk huruf. Carilah kan. Ra untuk ejaan rapat. Cari. Ja untuk ejaan jarak. Cari dulu. Kemudian akhir sekali ialah tan. Ni tan untuk tanda baca kan. Tanda baca. Ada tak kesalahan tanda baca? Jadi kamu tidaklah buang masa dengan meneliti nak cari apa ni dalam petikan ni. Jadi guna formula ni. Raja hutan. Cikgu kata raja hutan. Okey, cari dulu. Ra, ejaan rapat. Macam itulah. Buat satu-satu. Ra satu, ja satu, hu satu, tan satu. Kalau ada, tanda. Kalau tak ada, tak payah. Kan? Itu cara dia. Jadi kamu tak buang masa kan. Jadi kamu buat kerja pun lebih nampak sistematik. Okay. Baik. Jadi seterusnya kita tengok yang bentuk kesalahan yang lain ya. Iaitu kesalahan frasa. Ya, kesalahan frasa. Kemudian kesalahan istilah atau kata. Yang keenam, tata bahasa. Okay, imbuhan. Kesalahan imbuhan ni melibatkan imbuhan yang terdapat di depan, belakang, tengah dan sisipan lah ya. Awalan, apiran, apitan, sisipan. Ni kamu kena teliti. Bagaimana awalan macam mana ya? Betul ke awalan yang digunakan untuk perkataan tu? Jadi tengoklah ya. Dan juga sisipan. Apa imbuhan sisipan? Kan? Kalau kamu ingat ada apa? EL, ER, macam tu. E. Kan? Jadi semua tu kamu perlu kuasai lah. Baru boleh kamu cari kesalahan dan betulkan. Betul tak? Baik, untuk ni ya, seterusnya kita tengok apa lagi. Okay, sini cikgu guna formula freeze time. Freeze time ya. Freeze time tu FR, frasa lah. Kan? Frasa. IS, is. TA, tata bahasa. Imbuhan. Kan? Baik, sebenarnya kalau kamu boleh juga bila kamu sebut freeze time macam bunyi first time kan? Betul tak? Macam bunyi bahasa Inggeris first time, betul tak? Jadi kamu sebut je lah first time kan? Bila kamu sebut first time, kamu dah tahu lah apa benda. F tu. Ya, untuk ni kan FR walaupun susunannya tak betul tapi bunyinya lebih kurang
first time kan, pertama kali. Jadi freeze time. Ya, boleh ya. Jadi bila dapat soalan penyuntingan, cuba tengok dari segi inilah 7 aspek ini. Guna formula yang cikgu bagi. Jadi kamu tak buang masa dan kamu cepat dapat kesalahan tersebut dan cepat-cepat tukar. Ya. Baik. Jadi itulah sedikit untuk teknik kepada kamu supaya kamu boleh ingatlah ya. Baik. Sekarang cikgu sambung lagi, kita tengok ini yang disediakan oleh pihak lembaga lah untuk soalan penyuntingan. Baik, soalan penyuntingan ni ya. Soalan penyuntingan mengikut teks tunggal ya. Teks tunggal maksud dia satu teks. Kemudian mungkin teks bersambung, ada yang sambung, ada teks satu, ada teks dua, macam tu bersambung. Kemudian atau teks pelbagai. Teks pelbagai ni maksud dia ada petikan, ada dialog, ada iklan, ada kad ucapan dan lain-lain lah. Dia macam-macam ada kan. Jadi ini pun boleh juga berlaku dalam aspek penyuntingan. Kemudian panjang teks pun sama juga 50 hingga 80 patah perkataan. Jadi jumlah kesalahan bahasa bergantung pada jumlah markah dalam soalan. Ya, kalau kata kesalahan ada 6, markah dia 6 lah. Makna satu jawapan kesalahan tu ialah 1 markah. Baik, jenis kesalahan yang diuji. Okey, yang pertama ialah ejaan. Cikgu dah beritahu tadi kan. Kemudian ada imbuhan, ada tanda baca, ada istilah, ada frasa dan lain-lain. Jadi semua ni kamu akan buat bersama guru-guru kamu lah kan setiap kali ada kelas bahasa Melayu. Betul tak? Baik, jadi markah sama juga, tidak tetap, bergantung pada kehendak soalan. Dan bentuk skema sama juga, iaitu bentuk analitik. Ya. Okey. Baik, sekarang kita tengok contoh soalannya. Okey, ini contoh soalannya yang disediakan. Baik, cikgu pasti kamu dah biasa buat kan. Apa kata cikgu percepatkan sikit lah ya. Iaitu dalam soalan ini, pertama kita baca arahan soalan. Betul tak? Jadi untuk petikan yang pertama, ada petikan 1, ada petikan 2. Petikan 1, 6 kesalahan bahasa. Petikan 2, 5 kesalahan bahasa kan. Jadi kamu senaraikanlah semua itu ya. Dan jumlah markah untuk petikan 1 ialah 6 markah. Sekarang kita terus tengok ya, itu 6 kesalahan dah cikgu beritahu tadi ya. Okey. Baik, sekarang kita tengok apa ni? 6 kesalahan bahasa tersebut ya. Kita cepat-cepat sikit ya. Kita tengok apakah 6 kesalahan tersebut. Baik, yang pertama mencipta. Mencipta, kemudian yang kedua konvensional, yang ketiga menggerak, yang keempat di antara, dan yang kelima kenderaan. Jadi ada lagi tak? Kapal terbang. Okey. Jadi ada 6 perkataan bersamaan dengan 6 markah ya. Baik, seterusnya kan kita tengoklah di sini bagaimana jawapannya. Jawapan untuk setiap itu ya, ada 6 markah. Jawapannya yang pertama ialah mencipta, salah ini ialah kesalahan imbuhan awalan. Sepatutnya apa? Dicipta baru betul. Dan yang kedua kesalahan ejaan, iaitu konvensional ni salah, sepatutnya konvensional ya. Baik, seterusnya untuk perkataan yang ketiga menggerak, salah ini kesalahan tiada imbuhan akhiran, sepatutnya menggerakkan ya. Dan seterusnya di antara tidak boleh, sepatutnya antara, ini kesalahan tata bahasa. Dan yang kelima kenderaan, ini kesalahan istilah, tidak sesuai sepatutnya pengangkutan. Dan akhir sekali kapal terbang, iaitu kesalahan ejaan ya. Rapat, salah, sepatutnya dijarakkan ya. Baik, jadi inilah dia contoh jawapannya. Semasa menjawab kamu tak perlulah tulis kesalahan apa ya. Ini cikgu beritahulah bahawa bila kamu dapat, kamu buat analisis macam cikgu tunjuk tadilah, raja hutan, freeze time ya. Jadi kamu akan dapatlah semua ni. Baik, kita pergi kepada petikan yang kedua. Petikan yang kedua cikgu tak baca lah sebab kamu dah biasa buat lah petikan 2 ni. Baik, kita tengoklah. Kesalahannya ialah menghabiskan
daripada kita perlu untuk di atas. Jadi ada 5 kesalahan, 5 markah 5 markah. Baik. Jadi kita tengok apakah jawapan untuk setiap 5 perkataan tersebut. Baik, untuk yang pertama iaitu menghabiskan. Ini kesalahan frasa sepatutnya meluangkan. Tidak sesuai menghabiskan, meluangkan masa. Lepas tu yang kedua, kesalahan tata bahasa di sini daripada, sepatutnya dari dari kelab majalah Intan. Okey. Baik, seterusnya kita tengok yang ketiga, kesalahan apa? Kesalahan tata bahasa juga. Kita perlu ni, sepatutnya perlu kita. Amalan yang perlu kita lakukan ni, ayat pasif ni. Baik, seterusnya ialah kesalahan tata bahasa untuk tidak sesuai, patutnya agar persekitaran agar sentiasa bersih. Dan akhir sekali ialah kesalahan tata bahasa juga di atas, patutnya atas. Terima kasih doktor atas penerangan tentang gaya hidup sihat itu. Jadi macam inilah dapatlah jawapannya. Okey. Baik, sekarang cikgu sambung lagi ya. Ada pun nak tanya lagi tak? Boleh Okey. Kita masuk kepada soalan yang keempat iaitu bahasa Melayu standard. Baik. Soalan ni agak sukar sikit kan kerana melibatkan bahasa Melayu klasik yang perlu ditukarkan, dialih bahasa kepada bahasa Melayu standard atau bahasa Melayu moden atau bahasa Melayu baku juga Baik, jadi kita lihat dulu apakah maksud bahasa Melayu standard ni. Jadi bahasa Melayu standard juga dikatakan sebagai bahasa Melayu moden. Ni bahasa Melayu moden ni maksudnya ialah yang terbaharu. Okay, cara atau kaedah baharu mutakhir. Barulah. Baik, seterusnya untuk bahasa Melayu standard juga kita boleh katakan sebagai bahasa Melayu baku. Baik, apa dia bahasa Melayu baku ni? Baik, ini menurut Dr. Awang Sarian dia kata bahasa Melayu baku ni bentuk bahasa yang benar. Di samping itu bahasa baku digunakan juga sebagai ukuran dalam hal penggunaan bahasa. Jadi semua ni berkaitan lah, baku, moden, standard, sama Baik, jadi lawannya ialah bahasa Melayu standard kan. Bahasa Melayu standard ni iaitu lawannya ialah bahasa Melayu klasik kan. Lawannya ialah lama kan. Sama juga perkataan lain lah lama atau tradisional. Okay. Baik, kita tengok apa dia bahasa Melayu klasik ni. Baik, ini contoh sahaja contoh yang terdapat dalam bahasa Melayu klasik perkataan antaranya Baik, dalam ayat lalu ia beradu tersangat jendera. Jadi jendera di sini dalam bahasa Melayu standard yang lena atau nyenyak jendera Adakah yang jendera dalam kelas ni? Harap tak ada Okey. Majlis ilmu tak elok kita tidur. Harap semua celek belaka. Harap-harap sebab malam masih awal kalau kan. Kalau tu rugi. Okey. Contoh yang kedua, maka sirih pada jorong emas dipersembahkan oranglah kepada raja. Ini contoh ayat bahasa Melayu klasik. Di sini kata Melayu klasik yang nampak lain sikit kan, jorong. Jorong ni ialah tempat letak sirih yang berbentuk bulat. Kan, tepak sirih tu lah yang macam orang tua, orang Melayu kan yang selalu makan tu. Jadi nanti kalau ada tok ke di rumah boleh tanya, tok jorong sirih tok ni beli di mana? Mesti dia terkejut. Jorong. Kecil. Apa dia Muhammad? Kecil. Okey. Baik, lepas tu yang ketiga, maka dihimpunkan 80-an jong. Jong ni ialah kapal besar Cina. Kemudian kalakian tersebutlah pula baginda di balai rong istana. Kalakian, iaitu ketika itu. Ya betul, Cikgu Salmiah kata sangat rugi Baik, yang kelima.
Bunga kemboja di tepi kali. Pernah sebut macam tu ke? Bunga kemboja di tepi kali. Kali tu ialah sungai. Nampak? Nampak tak? Menarik kan? Bahasa Melayu klasik ni. Okey, jadi kita belajar sedikit saja untuk kosakata tu. Kita terus kepada ni lah ya. Ini yang lain-lain lah. Kan? Jika ada perkataan klasik lama atau tradisional, tukarkan seperti berikut. Ini contoh sajalah cikgu bagi ya. Baik, kita teruskan. Okey, jadi ini dalam format baru pentaksiran ya. Apa yang perlu ialah yang pertama, menukarkan bahan teks klasik atau lama kepada bahasa Melayu moden atau standard. Ni arahan ni kena ikut, kan? Kena tukar lah. Kalau tak tukar boleh tak cikgu? Kalau tak tukar, bolehlah tapi markahnya mungkin kosong kot sebab tak ikut arahan kan? Baik, yang kedua, bahan diambil daripada teks Komsas tingkatan 4, tingkatan 5. Ya, yang ni yang kamu sedia maklum lah kan. Iaitu buku, dalam buku ni terdapat kepimpinan melalui teladan untuk tingkatan 4 dan burung terbang dipipiskan lada tingkatan 5 kan. Dalam buku antologi kan. Baik, jadi patutnya kamu kena baca habis ya supaya kamu faham. Seterusnya panjang petikan juga atau bahan antara 50 hingga 60 saja, pendek saja kan. Yang seterusnya calon tidak perlu mengubah bentuk, penting ya. Okey, kita jangan ubah bentuk ya. Jangan ubah bentuk dan maksud. Allah Akbar, sorry. Ni bentuk bentuk. Jangan tidak perlu mengubah bentuk dan maksud asal petikan. Okey, atau bahan yang diberilah Contoh diberi, cakap ajuk tidak ditukar kepada cakap pindah. Kan? Tadi kita cikgu dah tunjuk contoh macam mana bina cakap ajuk kan. Jadi jangan pula ditukar kepada cakap pindah, memang salah lah. Okay. Baik, bentuk skema pemakaran holistik, maksudnya secara menyeluruh. Jumlah markah tidak tetap bergantung pada kehendak soalan ya. Baik, kita teruskan. Ni contoh lah, contoh bagaimana petikan dalam bahasa Melayu klasik ni kita tukarkan kepada bahasa Melayu standard kan. Kalau tengok macam ni bukan panjang mana pun, tapi masalahnya untuk menukarkan ya. Baik, ni contoh saja, kita cikgu tunjuk yang lebih detail selepas ini ya. Okey, baik. Yang pertama cikgu tunjuk teknik kerat ayat. Teknik kerat ayat kan. Ni ada 3 ayat yang cikgu kerat daripada petikan tadi. Ya, petikan tadi ni kan ada 3 ayat kalau kamu tengok ya, ayat 1, ayat 2 dan ayat 3. Okey, bila kita tukar semua jadi macam nilah dalam satu perenggan sebab ada satu perenggan. Kita tak boleh buat perenggan yang lebih kita kena ikut yang asal. Okey, jangan ubah bentuk dia kan. Baik, jadi di sini cikgu dah pecahkan kepada ayat 1. Teknik kerat ayat, kerat. Ambil satu ayat letak satu bahagian. Kemudian tukarkan ayat kedua, ayat ketiga. Macam inilah. Okey. Baik, yang mana perkataan yang tidak sesuai kita jangan ambil lah. Contoh macam di sini maka kan. Maka tak sesuai, jadi tak adalah. Kalau kita tukar bahasa Melayu klasik ni kata sahibul hikayat. Menurut cerita yang disampaikan oleh pemilik cerita. Itu yang punya cerita lah kan. Pilihlah yang mana satu. Terdapat seseorang yang dikenali sebagai Raja Benua Siam. Tersebutlah perkataan. Maksudnya dia hendak memberitahu terdapat seseorang yang dikenali sebagai Raja Benua Siam. Ya. Baik, jadi teknik ni teknik yang pertama lah. Teknik kerat ayat ya. Okey. Sekarang cikgu terus kepada teknik yang kedua. Oh ya, sebelum tu kita kena peka dan ingat. Ingat semasa kita membuat menukar ayat tu ya. Baik, apa dia? Okey, yang pertama. Tadi dah diberitahu kan, cakap ajuk tidak boleh ditukarkan kepada cakap pindah. Yang kedua, bahasa istana tidak boleh diubah. Yang ketiga, susunan ayat perlu dikekalkan. Susunan ayat ya. Kalau ayat ayat cakap ajuk ke, ayat pasif ke,
kita kena ikut. Tak boleh jadikan sebagai sebaliknya. Kemudian nama watak. Nama watak watak tu perlu dikekalkan, tak boleh ubah. Okey. Kemudian tanda baca juga perlu dikekalkan. Kata ganti nama diri perlu dikekalkan ya. Kemudian nama tempat juga perlu dikekalkan. Bilangan ayat mesti sama seperti petikan asal. Bilangan ayat macam tadi cikgu tunjuk tu kan, teknik kerat tu. Kalau ada 3 ayat, maksud dia mesti ada 3 ayat lah. Jangan jadi tiba-tiba jadi 4 pula atau tiba-tiba jadi 2. Okey, yang akhir bilangan perenggan mesti sama seperti petikan asal. Jadi bilangan perenggan ni tengoklah kalau macam tadi tu ada 1 perenggan je. Kalau ada 2 perenggan, kenalah buat 2 perenggan ya. Jangan tersilap sambung semua jadi 1 perenggan, salah ya. Baik, jadi itu kena peka selalulah dan ingat ya. Okey, jom kita cuba contoh, cikgu bagi contoh ayat pendek sahaja, 1 ayat ya. Okey. Contohnya, maka titah baginda, hai kekasihku Laksamana, datanglah bala ke atas negeriku dan banyaklah orang aku kecurian. Masing-masing mengadukan halnya pada kita. Ni siapa bertitah? Dinyatakan di sini titah baginda. Maksud dia raja lah. Raja sedang menyeru kekasih Laksamana. Kasih di sini bukan maksud raja tu ada hubungan sulit dengan Laksamana. Okey, ini bahasa klasik ni yang membawa maksud orang kepercayaan kepada sultan atau raja. Okey. Baik, apa yang perlu di sini kita buatlah analisis sikit, kita tengok ada apa dalam ayat ni ya. Ada apa? Okey, titah baginda. Titah baginda ini adalah bahasa istana. Titah baginda. Kemudian kita tengok Laksamana ni nama watak. Jadi kita kena kekalkan lah ya. Kemudian ku, aku, kita. Nampak ni? Ku, kekasihku. Negeriku, aku, kita. Semua tu bahasa yang digunakan oleh raja semasa dia berkata sesuatu ni. Ya. Jadi sepatutnya beta lah kan, beta. Iaitu kata nama diri untuk raja. Kita boleh tukarkan yang ni. Sebab nampak macam tak sopan sangat kan. Jadi bila kita bina ayat moden nanti, bila kita tukar, kita tukar nanti kita gunalah kataan beta. Baik, tanda baca. Tengok contoh ada koma kan. Ni koma. Ada koma bertindih. Ni koma bertindih. Tanda pengikat kata. Ni hai, sebelum hai ni sampai habis dan tanda noktah. Semua ni kita kena analisis. Kenapa? Sebab kamu tidak boleh buang ni. Kamu tidak boleh buang tanda pengikat kata semua ni. Tanda baca semua ni mesti ada juga bila kamu tulis kembali nanti. Kan dalam bahasa Melayu standard atau moden. Ya. Baik, ingat tu ya. Baik, kan kita tengok lagi. Apa lagi yang boleh kita tengok? Okey, maka. Maka ni ialah ada yang diistilahkan sebagai kata bantu klasik. Jadi biasanya nak guna boleh, tak guna boleh. Kalau kita nak guna, kita gunalah. Kita tukar kepada lalu atau kemudian dalam bahasa Melayu moden nanti. Okey. Hai kekasihku. Di hai tidak sesuai walaupun kata seru kan. Kita tukarlah lebih manis sikit dalam bahasa Melayu standard. Wahai kekasih beta. Kemudian datanglah bala. Datanglah boleh guna atau tibalah. Bala boleh guna atau bermaksud bencana. Jadi yang mana sesuai kita boleh guna. Tak semestinya kita tukar semua kan. Yang mana sesuai kita ambil nanti. Ke atas negeriku. Ke tak sesuai atas. Atas negeri beta. Ku beta lah sebab raja yang bercakap kan. Raja yang bertitah. Kemudian banyaklah. Ramailah. Lagi. Halnya pada kita. Halnya itu maksud dia. Hal mereka. Hal orang yang inilah yang
kecurian ni, perihal mereka kepada kita, maksudnya kepada beta. Beta lah kepada, sebab maklumat ni disampaikan kepada beta tu maksudnya hal kecurian tu kan. Jadi ini bahasa Melayu klasik macam ni kan. Jadi kita tengok macam bercampur aduk kata ganti nama diri tu. Jadi kita perelokkanlah dalam bahasa Melayu standard. Jadi macam ni lah cikgu susun semula. Okay, kita letak maka lalu cikgu ambil kemudian. Kemudian titah baginda. Kalau tak mau guna pun tak apa. Titah baginda. Boleh. Kan? Jadi hai wahai kekasih beta Laksamana. Ni patutnya huruf besar L ni ya. Datanglah. Datanglah. Boleh ganti dengan tibalah atau datanglah pun boleh. Bala bencana, bala atau bencana, atas ni tukar kepada tadilah, ke atas tu. Atas negeriku atau negeri beta, dan banyaklah, ramailah orang aku tukar kepada beta yang kecurian. Masing-masing mengadukan hal atau perihal nyot mereka kepada kita atau beta. Okay, baik. Jadi cikgu susun macam itulah ya. Dan jawapan lengkapnya macam inilah ya. Kemudian titah baginda. Wahai kekasih beta Laksamana, datanglah bencana atas negeri beta dan ramailah orang beta yang kecurian. Masing-masing mengadukan perihal mereka kepada beta. Ya, jadi macam itulah lebih kurangnya ya. Kamu kena buat analisis lah. Kan? Jadi bila kita selalu buat latihan ni, insyaAllah boleh. Tak susah sebenarnya. Baik, sekarang kita tengok pula apa ni? Ini contoh yang lain lah. Contoh lain macam ni pun boleh kan? Macam ni. Cikgu tunjuk sikit je. Okey, macam tadi jugalah. Tip 1, kerat ayat supaya menjadi lebih pendek atau mudah ditukar. Tetapi maksudnya lengkap atau tepat. Kan? Kerat ayat apabila terdapat koma atau titik. Kerat. Nampak? Sini cikgu kerat yang warna biru ni. Koma kerat 1. Koma kerat 2. Koma kerat 3. Koma kerat 4. Ya, jadi yang akhir tadi dah tak ada dah koma-koma. Akhir sekali lah ayat 5 ni maksudnya yang tak ada apalah kan. Macam tu lah. Bila kita kerat-kerat tu boleh guna macam ni. Kemudian tip yang kedua, kita gugurkan kata bantu klasik atau partikel. Contoh lah, pun, ataupun kata pangkal ayat lah. Contoh hatta, seraya, sudah, itu, demikian, itu. Baik, di sini kita boleh juga tengok di sini. Pengguguran kata bantu klasik bergantung kepada kesesuaian ayat. Jika sesuai, tidak perlu dibuang. Kan, kalau rasa sesuai, contoh macam seraya ni sesuai. Biarkanlah. Kalau nak tukar, tukarlah. Macam tu. Baik ya, ini contoh lain. Baik. Kita tengoklah cikgu buat Jadi, tulislah semula petikan klasik tersebut dalam bahasa Melayu standard atau moden. Jadi inilah jadi macam ni. Setelah ibunya mendengar kata anaknya, ibunya menangis lalu berkata, wahai anakku, bapakmu mati dibunuh oleh seorang Melayu bernama Laksamana Hulu Balang Ratu Melaka. Baik, jadi di sini cikgu tambah ni kata bantu lalu ditambah bagi menggantikan kata bantu klasik seraya. Kan seraya tu. Kalau nak guna boleh je seraya berkata. Cikgu ganti dengan lalu. Hai, wahai supaya lebih gramatis. Jadi itulah saja untuk bahasa Melayu klasik. Kita ada berapa minit lagi cikgu ni? Cikgu Salmiah. Kita mula 8.40. Tadi patutnya 9.50. Kita dah hampir pukul 10. Macam peribahasa tu nanti Cikgu Zurina akan express lah. Maksudnya peribahasa dalam 5 minit boleh ikut peribahasa dia lebih mudah. Okey, baik. Teruskan Cikgu Zurina. Okey, baik. Terima kasih. Okey, baik. Jadi ni secara rumusan sajalah ya. Ingatlah. Untuk menukar kepada bahasa Melayu standard tidak mengubah bentuk teks asal, tidak mengubah maksud asal dan ayat mestilah gramatis.
Ya, ingat ya. Dramatis. Okey. Sekarang kita teruslah kepada maaf. Ni sebenarnya kalau ada masa kan. Kalau ada masa, tapi dah tak ada masa kan. Jadi sebenarnya ini video cikgu dalam. Baiklah, sekarang mari kita lihat pula Dalam bagaimana cara atau teknik alih bahasa Melayu klasik kepada bahasa Melayu cikgu saya tutup Baiklah, yang pertama ya. Mana? Okey, baik. Tak apalah sebab tak cukup masa kan. Jadi kita inilah kita terus kepada kita pergi kepada ni yang seterusnya lah, iaitu soalan yang terakhir ya. Soalan 5 peribahasa ya. Peribahasa yang sebagaimana kita tahu kan, ada jenis-jenisnya lah ya kan. Simpulan bahasa, perumpamaan, pepatah, pidalan, perbilangan, kata-kata, hikmat kan. Jadi kita tengoklah antara yang terdapat dalam format baharu ni ialah pelbagai bentuk. Mungkin soalan dalam berdasarkan gambar, situasi, karikatur, kartun lah ya. Dialog, ilustrasi, petikan dan sebagainya. Okey, panjang 50 hingga 80. Jumlah peribahasa bergantung pada arahan soalan dan jumlah markah tidak tetap. Okey. Jadi kita tengok contoh soalan yang pertama, dialog. Ini dialog ni lah. Ini dialog yang disediakan oleh pihak lembaga. Cikgu ambil di sinilah. Okey, baik. Tanpa buang masa, cikgu tak bacalah kan. Okey, cikgu terus kepada arahan soalan di situ, minta 3 peribahasa berdasarkan ni situasi dalam petikan ni lah. Jadi terus tengok. Inilah jawapan dia yang pertama iaitu peribahasanya bagai kacang lupakan kulit. Okey. Dan yang ataupun air susu dibalas air tuba. Ya, sesuai dengan kenyataan di atas ni, dialog di atas ni. Ya, cikgu baca sikit. Dahlah emak dan ayah saya sakit sampai hati mak liah pula buat saya begini. Saya sudah berusaha sedaya upaya untuk membantu anaknya dalam pelajaran. Tetapi dia bukan sahaja tidak menghargai pertolongan saya, malah menuduh saya tidak pandai mengajar anaknya. Luah Hasnun dengan nada sedih. Okey, jadi ini peribahasa yang tepat lah. Baik, yang seterusnya untuk bahagian perenggan bawah ni ialah sudah jatuh ditimpa tangga. Lepas tu usaha tangga kejayaan atau genggam bara api biar sampai jadi arang. Atau kalau tidak dipecahkan ruyung mana akan dapat sagunya. Petikan ni boleh dapat dalam format baru pentafsiran. Boleh minta daripada cikgu yang mengajar, ada ya. Okey, kita terus kepada bentuk yang seterusnya iaitu bentuk gambar. Ni bentuk gambar ya. Gambar ni ditunjuk tengah sampan kan, tengah bersampan di sini. Ceritanya ni di sini tentang apa? Adik-beradik ni naik sampan kan. Lepas tu hujan. Jadi adiknya memberi cadangan lah. Baik, jadi berdasarkan gambar ni dia minta senaraikan 2 peribahasa sebab sahaja. Sebenarnya dalam ni dah ada peribahasanya. Ya, dah ada, senaraikan dan berikan apa tu? Maksud. Okey. Baik, cikgu saya ni lagi ya. Saya apa? Gariskan jangan ni. Yang bawah ni, kecil jangan disangka anak, besar jangan disangka bapa. Jadi kamu kena berikan maksud peribahasa ini. Kan? Jadi satu lagi apa dia? Tak nampak ni. Kecil-kecil cili padi. Ya. Ada lagi atas ni. Kamu pernah dengar tak? Hujan halau mentua. Ni. Okey. Baik, jadi cukuplah 3 kan. Okey, sekarang kita tengok. Dia minta 2 saja, berikan maksud. Okey. Apa maksud kecil-kecil cili padi? Maksudnya meskipun kecil tetapi berani. Okey. Yang kedua, kecil jangan disangka anak, besar jangan disangka bapa. Okey, apa maksudnya? Iaitu pengetahuan dan kelebihan itu tidak khusus kepada orang-orang tua sahaja, kan? Siapa yang ada ilmu boleh sampaikan, tak kira tua atau muda kan, boleh beri pendapat dan sebagainya lah kan. Okey, baik. Sekejap. Kena padam dulu nanti dia tak hilang. Okey, baik. Seterusnya kita tengok yang berikutnya lah, contoh bentuk karikatur. Okey, ada lukisan sikit lah di sini kan. Baik, nampak macam kecil lah. Okey, tak apa. Berdasarkan gambar tu kan, ayat tu ada ayat dibina kemudian letakkan peribahasa di tengahnya. Okey,
kita tengok gambar yang pertama ni. Apakah peribahasanya? Okey, iaitu ni. Anak puan cikgu pun tak nampak. Okey, tak apa. Tapi peribahasanya bagai au dengan tebing kan. Kemudian peribahasa yang kedua pula untuk karikatur tu ialah seperti kerbau di cucuk hidung. Maksudnya orang yang hanya menurut saja, tidak membantah. Okey. Baik, kemudian yang ketiga, bagai menatang minyak yang penuh ya. Baik, seterusnya bak cendawan tumbuh selepas hujan. Kemudian bagai isi dengan kuku. Bagi apa ni? Tak nampak pula. Seperti mencurah air ke daun keladi. Okay. Jadi peribahasa itu mestilah sesuai dengan situasi ayat yang diberikan. Jadi bila buat latihan nanti insya-Allah mesti boleh kan. Baiklah, yang berikutnya contoh situasi. Situasi macam ni lah. Diberikan situasi, kemudian apakah peribahasanya? Okey, jadi peribahasanya ialah belakang parang kalau diasah lagi kan tajam. Ya, kalau kita baca situasi tu kita akan fahamlah peribahasanya apa yang sesuai kan. Yang kedua pula ialah biduk lalu kiambang bertaut ya. Yang ketiga yang dikejar tak dapat, yang dikendong berciciran. Jadi inilah dia contoh contoh-contoh soalan bentuk peribahasa yang mungkin akan keluar, tak tahulah yang mana kan. Okey, jadi setakat itu sajalah. Jadi cikgu ucapkan terima kasih ya. Sekian, terima kasih. Semoga perkongsian cikgu pada hari ini memberikan manfaat kepada semua lah ya. Dan cikgu yakin sangat-sangat anak-anak didik semua, anak-anak murid di dalam kelas ni lah ya, semuanya akan dapat memanfaatkan ilmu yang cikgu kongsikan ya, dan boleh bertanya lebih lanjut, berbincang dengan lebih lanjut dengan guru-guru dalam kelas ya. Baik, dan akhir kata mohon maaf jika ada salah dan silap cikgu, tutur kata atau terlebih masa ni lah kan, jadi kena minta maaf ya. Baik, saya kembali kepada Cikgu Zurina. Okey, terima kasih Cikgu Zurina Ishak atas penyampaian yang sangat bagus, sangat berkesan, dan rugi mereka yang tak hadir pada malam ini. Okey, saya buka sekejap je untuk sesiapa yang nak bertanya soalan, 2 minit saja. Boleh tak? Ada sesiapa nak bertanya? Okey, kalau tidak ada tak? Okey. Tak ada. Bila senyap tak ada, kita tutup lah. Kalau tak ada, kita tutup dengan tasbih kifarah dan surah Al-As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'as innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Okey, kalau tak ada apa-apa, kita boleh bersurai. Okey, mungkin Cikgu